Okey, hai Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Okey, baiklah hari ini kita nak belajar mengenai membanding, menolak dan menambah perpuluhan. Okey, baiklah apakah objektif yang kita nak capai hari ini? Okey, yang pertama, murid dapat menyatakan perpuluhan yang lebih besar ataupun lebih kecil berpandukan petak 100 dan garis nombor dengan betul. Okey, yang kedua menambah dua perpuluhan melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan betul. Dan yang ketiga ialah murid dapat menolak dua perpuluhan melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan betul. Okey, yang pertama awak boleh bandingkan, yang kedua awak boleh tambah dan yang ketiga awak boleh tolak. Okey, yang pertama kita nak tengok banding dulu. Okey, banding perpuluhan. Kita tengok akak ni cakap, cisim mana yang lebih? 0.45 kilogram ataupun 0.2 kilogram. Okey, dia nak tahu mana satu lebih berat. Okey, jadi macam mana kita nak bandingkan dia? Okey, sekarang kita tengok. Okey, kalau 0.45. Okey, 0.45 ni sama dengan berapa? 45/100. Betul tak? 45/100. Okey, ni dalam perpuluhan, ni dalam pecahan dia kan. Okey, kalau 45/100 ini ialah bentuk dalam petak 100 dia. Kita lorek 45 petak. Okey, kalau 0.2 sama dengan 20/100. Sebab yang ni sepatutnya dia ada sifar kat belakang kan. Okey, jadi 20/100 dalam petak per 100 ni kita lorekkan 20 petak. Okey, jadi awak tengok antara dua ni yang mana satu lebih? Mestilah yang merah ni kan. Mestilah yang merah ni lagi banyak. Okey, bermakna 0.45 ni lebih besar berbanding 0.2. Okey, apa cara lain yang kita nak tengok? Boleh tengok. Okey, kalau awak tengok dekat sini pun nilai tempat yang cikgu dah terangkan minggu lepas. Okey, dalam perpuluhan ni kita ada nilai tempat SAR. SAR ni sebelum titik perpuluhan Selepas titik perpuluhan kita ada per 10 dan ada per 100. Jadi kalau 0.45 kita tengok kita tulis 0.45. Okey, ni titik perpuluhan dia lah. Okey, kalau 0.2 sifar. Sifar ni kita tulislah walaupun dia tak perlu dituliskan dekat per 100 dia adalah sifar. Okey, sekarang macam mana kita nak banding? Kita tengok dekat tempat per 10 dulu. Kita tengok sini dulu. Jangan tengok lagi belakang ni. Okey, kita tengok 4 dengan 2. Yang mana ada satu lagi besar? Okey, yang besar ialah 4. Okey, bila kita dah jumpa yang lagi besar, 4 besar, dah terus kita akan dapat kesimpulan 0.45 lebih besar. Jadi inilah kesimpulan kita. 0.45 lebih berbanding 0.2. Okey, ini cara kita tulislah. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Yang ni dia tanya yang manakah lebih kecil. Dia nak tahu yang mana lagi kecil. 0.03 ataupun 0.07. Okey, ini ialah garis nombor. Okey, kita boleh tulis garis nombor ni. Okey, contoh kalau cikgu mula dengan 0.01. Okey, 0.02. Okey, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, okey, dan seterusnya. Okey, sekarang awak tengok 0.03 kat mana? Kat sini. Okey, 0.07 kat mana? Dekat sini. Okey, dalam garis nombor bila dia semakin ke kanan, okey, semakin ke kanan macam ni dia semakin besar. Okey, kalau dia ke kiri dia semakin kecil. Okey, sekarang awak tengok dia nak tanya lebih kecil. Sekarang 0.03 dia ada di sebelah kiri. Okey, 0.07 ni sebelah kanan. Bermaksud 0.03 ni dia lebih kecil lah. Sebab dia mula daripada sini kan, daripada kiri ke kanan. Okey, bila kiri ke kanan 0.03 ni ialah yang lebih kecil. Okey, jadi kita boleh tengok kat situ lah. Okey, cara lain. Macam mana nak buat? Okey, kalau dalam cara lain, okey, yang macam cikgu dah tunjuk, dalam bentuk petak 100. Okey, 0.03 kalau dalam pecahan dia adalah 3/100. Maksud kalau cikgu lorek 3 je lah kan. Okey, kalau 0.07 pula, 0.07 sama dengan 7/100. Okey, kalau dalam petak 100 kita lorekkan
7 je. Okay, bila lorek 7 awak tengok yang mana satu lagi banyak. Yang mana satu lagi kecil. Lagi sikit. Mestilah sifar perpuluhan sifar 3. Sebab sini ada 3 je. Sini ada 7. Okay, jadi kita tahulah ini yang lebih kecil. Ataupun, okay, kalau guna nilai tempat yang macam cikgu cakap, yang ni lagi cepat, lagi mudah sebenarnya. Awak terus boleh tengok. Okay, cikgu suruh tengok kat per 10 dulu kan. Tengok kat per 10. Dua-dua sifar. Kalau dua-dua sifar, kita tak boleh banding lah sebab nilai dia sama. Okay, bila sama, kita terus pergi tengok dekat per 100. Bila tengok kat per 100, yang mana lagi kecil? 3 ke 7? Mestilah 3. Jadi kita dapat sifar perpuluhan sifar 3 ialah lebih kecil. Macam mana nak tulis? Sifar perpuluhan sifar 3 lebih kecil. Okey, berbanding sifar perpuluhan sifar 7. Okey, inilah jawapan dia. Okey, boleh faham? Okey, kita tengok yang contoh seterusnya. Tentukan perpuluhan yang lebih besar. Okey, sekarang dia nak tahu yang mana lebih besar. Sifar perpuluhan 1 ke sifar perpuluhan 11. Okey, apa yang kita boleh buat kalau guna petak 100? Okey, petak 100 kita nak buat. Okey, sifar perpuluhan 1 ni sama dengan 10 per 100. Okey, sebab kat sini ada kosong kan sebenarnya, ada sifar kan. Okey, 10 per 100, jadi cikgu pun boleh lorek 10 petak. Okey, kalau sifar perpuluhan 11, sifar perpuluhan 11 sama dengan 11 per 100. Betul tak? Okey, 11 per 100, jadi bila kita lorekkan dia, kita akan dapat 11 petak yang berlorek. 11 petak yang berlorek. Jadi awak tengok yang mana satu lagi banyak? Yang biru ke yang kuning? Okey, yang biru ke yang kuning? Mestilah yang biru. Bermaksud sifar perpuluhan 11 lebih besar berbanding sifar perpuluhan 1. Ataupun cara cepat guna kaedah nilai tempat. Okey, nilai tempat ni awak tengok kat per 10 dulu cikgu cakap kan. Awak dah susun kan sifar perpuluhan 1 sifar. Okey, ni 1 sifar kan sebab dia ada sifar kat belakang. Okey, ini sifar perpuluhan 1. Jadi tengok kat per 10 dulu. Okey, sekarang nilai dia sama. Dua-dua 1. Tak boleh nak banding lah. Kalau tak boleh banding, kita pergi kat per 100. Sekarang sifar dengan 1, yang mana satu lagi besar? 1. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 11 lebih besar berbanding apa? Sifar perpuluhan berbanding sifar perpuluhan 1. Okey, sifar perpuluhan 11 lebih besar berbanding sifar perpuluhan 1. Okey, boleh faham? Okey, sekarang kita tengok last sekali contoh yang lebih kecil. Nak tahu yang lebih kecil. Okey, kita tengok. Kalau bentuk dalam petak per 100, sifar perpuluhan 52 ni, okey, sama dengan 52 per 100 kan. Okey, dalam petak 100 cikgu pun warnakan 52 petak. Okey, 52 petak. Okey, kalau sifar perpuluhan 25 dalam pecahan per 100 ialah 25 per 100. Jadi cikgu lorekkan 25 petak. Okey, yang mana satu lebih kecil? Yang purple ke yang biru? Okey, yang biru lah yang lebih kecil sebab dia lagi sikit petak yang diwarnakan. Okey, jadi kalau guna yang nilai tempat, kita lagi cepat lah. Tak payah lorek-lorek. Kita boleh tengok terus. Kalau kat per 10, tengok per 10 dulu. Ke 5 dengan 2, yang mana satu lagi kecil? Mestilah 2. Jadi kita terus dapat jawapan. Okey, sifar perpuluhan 25 lebih kecil. Okey, lebih kecil berbanding sifar perpuluhan 52. Okey, sifar perpuluhan 25 lebih kecil. Okey, itulah cara kita bandingkan perpuluhan. Okey, sekarang kita nak pergi yang seterusnya ialah tambah perpuluhan. Okey, tambah perpuluhan ni jangan risau, sangat mudah. Okey, tambah perpuluhan ni sama je macam kita buat nombor bulat. Okey, sekarang berapakah jumlah tinggi rak? Sifar perpuluhan 3 meter tambah dengan sifar perpuluhan 5 meter. Okey, jadi macam nak buat? Kalau sifar perpuluhan 3 ni dalam petak 100 dia 30 per 100. Jadi kita lorekkan 30. Okey, kalau tambahkan dengan sifar perpuluhan 5. Okey, sifar perpuluhan 5 ni 50 per 100 lah kan? Okey, 50 per 100. Okey, sama dengan berapa? Okey, kita gabungkan je petak hijau dengan petak kuning. Gabungkan semua sekali. Kita kira kita akan dapat berapa? Sifar perpuluhan 8. Ataupun kita dapat 80 per 100. Okey. Sebab apa dapat 80 per 100? Sebab kita dah tambah dah 30 per 100 tambah dengan 50 100. Jadi kita akan dapat 80 per 100. Okey, macam mana kalau kita nak guna bentuk
lazim. Okay, bentuk lazim penambahan. Macam ni kita nak buat bentuk lazim penambahan. Okey, bentuk lazim penambahan kita buat macam biasalah. Sifar perpuluhan 3 kita tambahkan dengan sifar perpuluhan 5. Okey, macam mana nak susun? Pastikan titik perpuluhan ni selari. Okey, selari. Dia ada satu baris ni, satu baris. Okey, sekarang 5 tambah 3 terus je lah. 3 tambah 5 dapat 8. Okey, titik perpuluhan jadi sifar tambah sifar, sifar. Okey, kita terus dapat sifar perpuluhan 8. Tak perlu nak lorek-lorek petak ni. Kita terus dapat sifar perpuluhan 3 tambah dengan sifar perpuluhan 5. Kita akan dapat sifar perpuluhan 8. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini sifar perpuluhan 25 tambah dengan sifar perpuluhan 4. Dia nak jumlah kedua-dua isi padu. Okey, sebab apa ini berlorek macam ni? Sebab ni sifar perpuluhan 25 sama dengan 25 per 100. Jadi kita lorek 25 petak. Okey, kita tambahkan dengan sifar perpuluhan 4 sama dengan 40 per 100. Lorekkan 40. Okey, kita akan dapat, kita gabunglah biru dengan purple ni. Okey, bila gabung 25 tambah dengan 40, kita akan dapat 65 per 100. Di mana 65 per 100 ni sama dengan sifar perpuluhan 65. Okey, kalau kita buat dalam bentuk lazim, macam mana cikgu cakap, susun selari dia punya titik perpuluhan. Okey, jadi ni kat sini, okey, 4. Okey, kita tulis sifar kat belakang ni supaya tak terkeliru. Okey, kita letak dia satu baris macam tu. Okey, kita pun tambahkan je. Okey, tambahkan seperti biasa. 5 tambah sifar 5, 2 tambah 4 6, sifar tambah sifar, sifar. Terus dapat tak? Sifar perpuluhan 65 sama kan? Sama sahaja. Okey, ini guna bentuk lazim ni paling mudah lah sebab kita jawab, kita buat dia sama je dengan kita buat nombor bulat. Okey. Okey, sekarang ni sifar perpuluhan sifar 9 meter tambah dengan tak tahu tempat kosong sama dengan sifar perpuluhan 887. Okey, macam mana kita nak cari tempat kosong ni? Okey, kita tengok jumlah semua sekali. Ni jumlah Lepas kita dah tambah, okey, sifar perpuluhan 87 meter. Okey, sini ialah sifar perpuluhan sifar 9. Jadi yang kita tak tahu ni kat sini. Macam ni kita nak tahu yang ni? Okey, kalau awak ambil yang keseluruhan, tolakkan dengan yang ini, kita akan dapat yang ini. Okey, macam ni kita nak buat yang ni. Maksudnya kita terus bawa je lah pergi sini. Kita tolakkan dengan sifar perpuluhan sifar 9. Okey, sebab apa tolak? Sebab kita nak cari yang tempat kosong ni lah. Sebab bila ini tambah dengan ni, dapat yang ni. So, maksudnya bila yang ni, kita tolak yang ni, kita akan dapat kawasan yang ni. Jadi, kita pun buatlah sifar perpuluhan 87. Okey, sifar perpuluhan 87. Tolakkan dengan sifar perpuluhan sifar 9. Okey, ini pastikan kita letak titik perpuluhan dia sebaris. Sebaris. Okey, 7 tolak 9 tak boleh. Okey, kita pinjam. Sini jadi 17. Tolakkan dengan 9 jadi 8. Okey, jadi 8. Okey, 7 tolak sifar jadi 7. Okey, sifar tolak sifar jadi sifar. Jadi kita dapat sifar perpuluhan 78. Kat sini kita akan dapat sifar perpuluhan 78. Ni kawasannya. Kawasan yang kita nak cari ni. Okey. Seterusnya. Okey, kalau dalam bentuk macam ni pula, macam kita nak selesaikan. Okey, sekarang ni kita tak tahu ni. Sifar perpuluhan 58 tolak berapa dapat sifar perpuluhan 9 sifar. Jadi kita tengok 8 tolak berapa dapat sifar. 8 tolak sifar. Okey, 8 tolak sifar dapat 8 tolak 8, maafkan cikgu. Okey, 8 tolak 8 dapat sifar. Okey, 5 tolak berapa dapat 9? Tolak pula tambah. Ya Allah, maafkan cikgu. Okey, 8 tambah berapa dapat sifar? 8 tambah sifar lah kan? Sekejap cikgu padam semua. Okey. Okey, sekarang kita nak buat tambah operasi tambah. Okey, 8 tambah berapa dapat sifar? Tambah sifar lah kan? 8 tambah sifar dapat 8 tambah sifar 8 tambah berapa dapat sifar? Okey, 8 tambah 2. 8 tambah 2 sebab apa dapat sifar? Sebabnya bila 8 tambah 2 kita akan dapat 10. Okey, 10 naik ke atas ni. Jadi kat sini jadi 6. 6 tambah berapa dapat 9? Jadi 3. Okey, kalau macam ni dia akan jadi susah sebab kita kena fikirkan
macam mana operasi tu dilakukan. Okay, seperti mana yang cikgu cakap, okay, bila kita nak cari yang tempat kosong ni, kita ambil jumlah dia, kita tolakkan. Kita tolakkan letak yang 0.58 ni dekat bawah. Kita tukar dia jadi operasi tolak supaya senang. Okay, sekarang pastikan titik perpuluhan semua sama. Okay, jadi 10 sifar tolak 8 tak boleh pinjam kat sebelah. Jadi sini 8, sini 10. 10 tolak 8 dapat 2. Okay, 8 tolak 5 dapat 3. Okay, sifar tolak sifar dapat sifar. Nampak tak? Sifar perpuluhan 32. Dapat sama tak dengan apa yang kita congakkan tadi dapat kan? Jadi sifar perpuluhan 32. Okay, jawapan dia dekat sini. Bermaksud kalau ada macam ni, awak ambil jumlah dia. Okay, awak tolakkan dengan yang ni. Okay, tolakkan dengan ini. Bawa turun bawah macam tu. Okay, jadi kita akan dapatlah yang tempat kosong dia. Okay, boleh faham? Okay, sekarang kita nak masuk kepada topik tolak perpuluhan. Okay, sekarang kita nak masuk topik tolak perpuluhan. Okay, seorang pakcik ni dia menggergaji satu papan. Okay, dia gergaji papan Dia gergaji papan. Sekarang soalan tanya, berapakah baki panjang papan setelah dipotong? Okay, panjang asal papan ni ialah 0.7 meter. Okay, sekarang pakcik tu dia gergaji 0.2 meter. Dia potong kat sini papan tu. Sekarang kita nak tahu kat sini. Kita nak tahu berapa panjang papan bila dia dah potong. Okay, kita guna operasi tolak. Okay, jadi 0.7 tolak dengan 0.2. Okay, bila kita nak tolak, pastikan sini, okay, titik perpuluhan dia selari. Okay, selari. Jadi 7 tolak 2 dapat 5. Sifar tolak sifar dapat sifar. Jadi kita akan dapat sini unit dia meter lah. Okay, jadi kita akan dapat jawapan dekat sini 0.5 meter. Okay, jadi baki panjang papan setelah dipotong ialah 0.5 meter. Okey, ataupun awak boleh gunakan garis nombor. Okey, garis nombor ni panjang asal papan. Okey, panjang asal 0.7. Okey, dia nak buang 0.2. Maksudnya awak buang 2 kali lah, 2 kali. Buang 0.1, buang 0.1. Kita akan dapat 0.5 meter. 0.5 meter. Okey, sama je kalau kita guna kaedah bentuk lazim tadi. Okey, sekarang disuruh tolak 0.28 daripada 0.54. Okey, walaupun ni datang dulu, bukan ni tolak ni dia kata daripada. Okey, kalau awak tengok pun yang mana satu lagi besar, yang ni lagi besar. Jadi yang ni yang kena tolak yang ni. Okey, jadi macam ni kita nak buat 0.54 liter. Okey, kita tolakkan dengan 0.28 liter. Okey, ingat kita susun titik perpuluhan ni sebaris. Okey, sebaris. Okey, sekarang unit liter. 4 tolak 8 tak boleh pinjam dekat sini. Jadi buat macam biasa, macam kita buat nombor bulat tu kan. Okey, jadi 14 tolak 8 dapat 6. Okey, 4 tolak 2 dapat 2. Okey, sifar tolak sifar dapat sifar. Jadi kita akan dapat jawapan dia 0.26 liter. Okey. Okey, seterusnya kira beza 0.13 dengan 0.6 kilogram. Okey, macam cikgu cakap, kita tengok dulu yang mana satu lagi besar. Okey, kita tak boleh terus walaupun ni datang dulu, kita tolak 0.13 tolak 0.6. Tak boleh sebab nombor kecil tak boleh tolak yang besar. Jadi kita tengok 0.6 lagi besar. Jadi kita kena letak dia dekat atas. Kita tolak dengan 0.13. Okey. Titik perpuluhan susun sebaris. Okey, sini kita letaklah sifar sebab tak ada apa-apa kan. Jadi sifar tolak 3 tak boleh pinjam kat sini. Okey, jadi 10 tolak dengan 3 dapat 7. 5 tolak 1 dapat 4. Okey, sifar tolak sifar dapat sifar. Jadi kita akan dapat 0.47 kilogram. Okey, ni unit dia. Okey. Okey, sekarang melibatkan tempat kosong. Okey, kita nak tahu tempat kosong ni. Macam mana nak tahu tempat kosong? Okey, cuba awak tengok gambar rajah yang cikgu buat ni. Okey, panjang sebenar dia, asal dia 0.95. Okey, panjang asal dia. Sekarang bila kita tolak dengan yang kita tak tahu ni, kita akan dapat yang ni lah. Sebab bila ni, yang jumlah kita buang ni, kita akan dapat yang ni. Jadi sekarang kita nak tahu yang ni. Kalau nak tahu yang ni tolak dengan yang ni lah. Kalau 0.95 tolak yang ni, kita akan dapat yang ni pula. Dia macam terbalik. Kalau awak tolak dengan yang ni, dapat yang ni. Okay, kalau awak tambah 2 ni, dapat yang ni.
Okey, boleh faham. Jadi macam ni kita nak buat 0.95 kita tolakkan dengan 0.52. Okey, kalau melibatkan penolakan, awak tolak je yang besar tu dengan yang kecil. Okey, 52. Susun elok-elok Susun elok-elok. Okey. Okey, titik perpuluhan. Selari. Okey, 5 tolak 2 dapat 3. 9 tolak 5 dapat 4. Okey, sifar tolak sifar dapat sifar. Jadi kita akan dapat 0.43. Inilah kawasan yang kita tak tahu tadi tu, 0.43. Kalau nak uji balik jawapan awak betul ke tak, 0.43 ni awak tambahkan dengan 0.5. Dapat tak 0.95? Kalau dapat, maksudnya jawapan awak betul. Okey, jadi kalau macam ni pula, macam ni kita nak tahu 9 tolak berapa dapat 3? Okey, 9 tolak 6 boleh dapat 3. 5 tolak berapa dapat 4? 5 tolak 1 dapat 4. Sifar tolak berapa dapat sifar? Dapat sifar. 0.16. Okey, ni kalau kita congak. Kalau yang macam cikgu ajar tu, okey, kita ambil yang ni. Okey, kita tolakkan dengan yang ni. Bermaksud 0.59. Kita tolakkan dengan 0.43. Okey, susun sebaris titik perpuluhan. Okey, susun sebaris. 9 tolak 3 dapat 6. 5 tolak 4 dapat 1. Sifar tolak sifar dapat sifar. Okey. Sama tak 0.16 dengan kita congak tadi? Sama. Okey, macam mana nak uji? Okey, awak tambahlah 0.16 tambahkan dengan 0.43. Dapat tak balik 0.59 jumlah asal dia. Okey, itu sahaja kita dah belajar membanding, kita dah belajar menambah, kita dah belajar menolak. Jadi tugasan hari ni sila buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 65 hingga 67. Lepas tu snap gambar dan hantarkan dekat WhatsApp cikgu. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.